Okey, hai. Jadi, hai. Salam sejahtera. Okey, kita masuk lagi satu topik yang sangat penting dalam kehidupan harian kita. Okey, jadi iaitu, ubat-ubat dan bahan kosmetik. Bahan kosmetik. Uh, Lelaki ada pakai tak? Perempuan pakai kan? Okey, cikgu sakit. Nak buat apa? Kena makan ubat. Okey, jadi ubat sangat penting lah. Okey, jadi ubat dibahagi kepada dua jenis, ubat tradisional dengan ubat moden. Okey, jom kita tengok ubat tradisional. Okey, apakah ubat tradisional? Ubat yang dibolehi, yang diperoleh daripada sumber tumbuhan ataupun haiwan dan tidak proses secara kimia. Okey, jadi cikgu pun saya sendiri pun selalu ada makan ubat tradisional lah. Okey, tapi kena berhati-hatilah. Sebab ubat tradisional, saya masih ingat ada jiran saya tanam sejenis daun. Nama apa tak ingat lah. Daun itu baik untuk merendahkan tekanan darah tinggi. Tapi malangnya, uh, tiap-tiap hari kalau kita makan, dia akan menyebabkan kesan sampingan yang teruk. Akhirnya dia kena dihantar ke hospital. Okey. Jadi kesan sampingan dia mungkin loyang, dahaga ataupun ciri-pirit. Dan sesetengah ubat tradisional ini dia bertoksik, kita tak tahu. Maka lebih banyak kajian diperlukan untuk penggunaan ubat tradisional ini. Jadi kalau kita nak makan, boleh. Tapi jangan tiap-tiap hari makan. Kita makan sedikit lah ataupun uh, bergantunglah kepada situasi jugalah. Okey, jadi di sini ada contoh-contoh ubat tradisional halia. Semua orang tahu kan, buang angin dalam perut kita ataupun boleh cegah sesama, membantu memanaskan badan kita. Jadi macam hari tu isteri saya dia macam ada angin lah di perut dengan kepala. Jadi saya potong halia, letak sikit garam, makan dia sudah selesa. Okey, lidah buaya. Kita tak tahu bahawa kadang-kadang kita terbakar kan luka kita, kita letak lidah buaya, aloe vera, ataupun untuk penyakit kulit. Okey, ginseng sangat mahal kan untuk menguatkan sistem pertahanan badan kita terhadap jangkitan. Okey, dan boleh merendahkan tekanan darah. Okey, asam jawa, okey, melegakan batuk, mencerahkan kulit. Okey, ada banyak lagi. Banyak lagi ubat tradisional. Jadi cikgu tak dapat senaraikan semualah. Ini ada beberapa contoh lagi yang cikgu letak dalam nota. Okey, murid-murid boleh baca sendiri. Okey, kita seterusnya pergi ke subtopik B, iaitu ubat moden. Okey, apakah ubat moden? Ubat moden adalah perlu disintesis di dalam mammau, sama ada daripada sumber semula jadi ataupun sintetik. Okey, dan semua ubat moden ini mesti diambil atas preskripsi doktor. Okey, jadi ubat moden ini boleh dikelaskan kepada 5 kelas. Ingatlah 5 kelas, iaitu analgesic, antimikrob, ubat psikotik, anti-alergik dengan corticosteroid. Corticosteroid. Ini tak pandai lagi ya. Okey, jadi kita tengok jenis pertama, iaitu analgesic. Analgesic adalah ubat yang kita selalu makan. Contohnya kalau mak kamu ada pergi vaksinasi, kalau rasa demam ataupun tak sihat, maka doktor akan cadang makan paracetamol. Okey, C ini sebab BI lah, S ini BM. Okey, apakah kegunaan paracetamol? Adalah untuk melegakan kesakitan, mengurangkan demam. Dan ubat ini mesti ambil ubat ini selepas makan. Taken after food. Mesti doktor akan bagi tahu lah. Okey, jadi ada sejenis ubat lagi yang dinamakan aspirin. Ubat ini dia lebih kuat, lagi kuat untuk melegakan kesakitan kamu. Jadi aspirin ini dia sangat beresid dan tidak sesuai untuk kanak-kanak dan pesakit gastrik kerana dia akan menyebabkan pendarahan perut ataupun kita namakan dia ulcer perut. Aspirin. Okey. Jadi kita jarang dengar kita makan aspirin kan, selalu dengan paracetamol kan. Jadi dia jenis samalah analgesic untuk melegakan kesakitan. Okey. Cukup batuk. Jadi ubat batuk yang kita makan dipanggil Codena. Codena.
Okey, adalah ubat batuk ataupun ubat sakit kepala. Tapi ubat batuk ini dia sedap. Saya masih ingat. Dia boleh mengakibatkan ketagihan, macam minum, wah, macam nak minum lagi lah. Dan kesan dia, kita akan mengantuk. Kalau kita ambil ubat Codeine ini. Okey, bila kamu ambil ubat ini, selalunya dia mengantuk, dia nak kamu tidur, nak kamu rehat. Janganlah kamu pergi driving semua, bahaya sikit. Okey, jadi ada 3 analgesic, contoh ubat ada 3 lah. Okey, jom kita tengok seterusnya. Antimikrob. Okey, antimikrob jenis dia ada 3 jenis lagi, iaitu antibiotik. Biasa kan antibiotik pun. Contoh ubat penicillin dengan streptomycin. Okey, penicillin adalah untuk membunuh pertumbuhan bakteria, dan selalunya ubat doktor akan bagi tahu ubat jenis antibiotik mesti dihabiskan. Kenapa? Untuk memastikan semua bakteria telah dibunuh. Kalau tidak, kalau kita tak habiskan, bakteria yang tidak dibunuh itu akan membiak semula dan menjadi imun kepada antibiotik tersebut. Okey, jadi kesan antibiotik, macam cikgu lah. Dulu masa saya kecil, saya akan ada alahan kalau ambil, tak tahu antibiotik yang mana lah. Okey, dan kadang-kadang ada orang ambil antibiotik, dia akan rasa sakit kepala. Okey, ini side effect dia. Okey, antibiotik. Dan jenis kedua, antiseptik. Antiseptik adalah yang kita sapu di luka kita untuk mencegah jangkitan dan melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, seperti bakteria, virus dan kulat secara luaran. Jadi ini contohnya iodine yang kuning itu kita sapu kan. Jadi cikgu PBS Bulan Sabit selalu ada tolong murid-murid untuk sapulah. Jadi jangan lupa pakai sarung tangan bila kita menggunakan iodine. Okey, antiseptik. Okey, yang ini rasanya murid-murid pun tahu. Setiap sekarang sekarang waktu COVID bukan, selalunya ada jalankan disinfektor, menggunakan disinfektor, contohnya ethanol ataupun formalin, formaldehyde. Okey, ini adalah untuk memusnahkan mikroorganisme pada objek bukan hidup seperti kawasan awam dengan bangunan lah. Okey, disinfektan. Okey, so ini jenis kedua, antimikrob. Okey, lepas itu yang ketiga adalah ubat psikotik untuk penyakit mental. Okey, ini adalah untuk merawat ada jejara penyakit mental yang contohnya menyebabkan perubahan personaliti ataupun tidak sensitif terhadap realiti. Contohnya penyakit psikosis. Psikosis ini dia macam pesakit itu je macam terdengar sesuatu, dia macam tengok ada orang ikut dia melihat, mempercayai macam ada suara sesuatu yang tidak not real lah. Okey, ubat ini perlu diambil atas preskripsi doktor, dan ubat ini memang banyak side effect, kram kejang, menggelentar, mengantuk, kenaikan berat badan. Okey, ini adalah salah satu contoh ubat psikotik, haloperidol, chlorpromazine, clozapine. Siapa nak jadi doktor mesti ingatlah. Saya bukan doktor. Saya tak mau jadi doktor, so saya tak payah ingat. Okey. Seterusnya anti-alergik, contoh ubat adalah antihistamin. Okey. So tahu alergi kan? Jadi anti-alergik adalah untuk mencegah dan merawat hidung berair, itu pun dikira alergi. Ada orang dia setiap pagi dia akan bersin berair, tu okey, alergik, bersin gatal, tangan gatal. Okey. Jadi ubat ini boleh mengurangkan keradangan dan bengkak dari jenis alahan lain lah. Okey, jadi kesan dia lepas kita ambil ubat antihistamin, kita mungkin ngantuk, murid kita kering, penglihatan mungkin blur sikit dan sembelit. Okey. Baik, sembelit. Okey, last kali adalah corticosteroid. Macam mana baca? Corticosteroid. Tanya doktor nantilah. Okey, contoh ubat betamethasone.
okey, ataupun prednisone. Okey, ini adalah untuk mengkurangkan keragangan. Okey, macam inilah keragangan bengkak, merah, gatal-gatal dan untuk melawat alergi asma juga. Okey, tapi kesan dia mungkin muka jadi sebab ini dia moon face lah. Orang-orang boleh Google sendiri. Moon face lah, apa itu moon face? Tekanan darah tinggi dan boleh ubat ini boleh menyebabkan kencing manis lah mungkin. Okey, macam inilah. Hmm. Okey, jadi okey, ubat. Jadi ada berapa jenis ubat? 5. Murid-murid kena ingatlah 6 jenis ubat ini. Okey, kita ada satu lagi subtopik. Oh, ini pun banyak perkara kita kena ingatlah. Kosmetik. Kosmetik. Okey, adalah bahan dan produk yang digunakan secara luaran untuk membersih, melindungi dan mencantikkan penampilan seseorang. Okey, jadi semua tahu kan, semua ada bahan kosmetik kan. Okey, bahan asas dalam kosmetik adalah pertama pewarna, of course dia ada warna. Okey, contohnya Ferrum 3 oksida memberi warna. Dia ada air, yes mesti ada air. Pengimusi, okey untuk supaya campuran itu homogen. Okey, imusi dia lecithin, asid stearik. Okey, pemekat untuk pekatkan bahan itu gam seton sama macam atas lah. Okey, pewangi, yes. Kebanyakan kosmetik adalah pewangi. Okey, jadi pelembap. Okey, mengekalkan kelembapan dia, akhirnya pengawet untuk mengelakkan kerosakan kosmetik. Contoh parabin dengan formaldehyde. Okey, so ini bahan asas dia. Ini ringkasan dia lah. Cikgu telah type dalam jadual. Okey, gambar itu dari buku teks. Cantik, cikgu ambil lah. Okey, ini bahan asas dia. Ada 7 bahan asas untuk dalam kosmetik, bahan kosmetik. Jadi, kamu ada guna bahan kosmetik, kamu kena tahu lah. Saya tak guna, saya tak payah tahu. Okey, jenis. Jadi, kita boleh bahagikan bahan kosmetik ini kepada 3 jenis. Jenis pertama, kosmetik rias. Yang selalu kita guna untuk mencantikkan wajah. Contohnya, inilah, contoh barang inilah. Okey. Untuk mencantikkan kita lah. Eyeliner semualah. Tak pandai. Okey. Yang kedua adalah kosmetik perawatan untuk merawat badan kita, tubuh kita. Contohnya krim, okey, pelembap kulit, face mask, okey, masker muka, okey, macam itulah. Untuk merawat tubuh kita. Okey, last sekali adalah pewangi yang memberikan haruman. Kalau perempuan selalu guna minyak wangi. Kalau lelaki selalu guna deodorant. Jadi minyak wangi dia memberikan bau wangi lah. Perempuan spray bau cempetat, bau nanas. Ada. Untuk deodorant adalah selalunya diguna oleh lelaki lah untuk menghilangkan bau badan itu. Kan takkan lelaki guna, ada jugalah tapi selalunya lelaki kadang-kadang kita ada bau kan. Jadi kita guna deodorant untuk menghilangkan bau itu. Okey. Jadi di sini ada satu kebaikan menggunakan kosmetik yang buatan sendiri. Boleh bahan kosmetik buatan sendiri. Oh, timun. Kita TV pernah tengok lah, tapi saya tak pernah guna. Timun letak muka ke. Bahan semula jadi seperti minyak kelapa, sapu pada kulit kita lah. Untuk timun, lemon, aloe vera, air mawar. Kebaikan dia adalah apa? Mudah dihasilkan, selamat dan tiada bahan kimia berbahaya dan kos dia adalah sangat murah lah. Ini adalah kebaikan kalau kita guna bahan semula jadi ini. Kosmetik buatan sendiri. Boleh juga. Tak timun lah. Nanti saya nak try lah. Okey. Jadi, apakah kesan negatif ataupun keburukan kosmetik komersial? Sekarang kalau kita pergi Angsana Mall, banyak betul bahan kosmetik. Saya sendiri pun tak pasti yang manakah adalah sesuai, adalah lebih baik. Okey, kerana iklan pertama
mungkin akan menyebabkan kesan sampingan yang sangat berbahaya. Kerana iklan yang ditujukan ataupun iklan yang ditunjukkan secara berlebih-lebihan tak menggelilukan. Dan kadang-kadang bahan kosmetik itu terdapat bahan kimia yang terlarang. Jadi sekarang cepat-cepat pergi cek bahan kosmetik kamu, tengok adakah terdapat bahan kimia ini ataupun tidak yang telah dilarangkan oleh Malaysia, moh.gov.my lah, Malaysia. Okey, antaranya ialah mercury, kerana dia akan menyebabkan kerosakan buah pinggan dengan sistem saraf. Dan yang ini hydroquinone. Kalau kita guna bahan kimia ini, dia mungkin menyebabkan kulit kita menjadi hypersensitif seperti ini. Dia akan mengkurangkan pigmensi, okey, pada kulit kita, dan kita tak dapat melindungi kulit kita daripada UV matahari, sinar UV, menyebabkan kulit kita menjadi hypersensitif. Okey, dan yang ini tengok bahan kosmetik kamu ada bahan ini ke tidak. Saya Google nampak dia akan menyebabkan kulit kita merensah. Macam inilah. Okey. Ini adalah betamethasone valerate. Tak pandai biar, minta maaf. Okey, dan bahan kimia terlarang ini tretinoin mungkin akan menyebabkan kulit kita merah ataupun mengelupas. Macam inilah, mengelupas. Okey. Jadi selalunya yang ini terdapat di dalam krim jelawat. Yang atas ini selalunya terdapat di dalam whitening, krim pemutih. Kita nak putih kan. Okey, kita letak mungkin ada bahan kimia terlarang inilah. Jadi cepat-cepat pergi cek. Pause video ini pergi semak. Pastikan tak ada barang terlarang ini. Kalau ada jangan cari saya kerana buku teks kata kementerian kata ini barang terlarang. Jadi jumpa kedai yang jual bahan kosmetik itu kepada kamu, itu kamu bincang dengan dia lah. Bawa buku teks lah bagi tahu. Cikgu saya, bukan cikgu saya, kimia saya belajar kata ini bahan kimia yang terlarang. Okey. Okey, itu saja bahan habis. Okey, bahan kosmetik. Okey, jadi jangan tunjuk inilah. Tak sedap kan. Kita tunjuk tunjuk ini. Tunjuk pewangi lah. Okey, itu saja untuk ubat lah, betul Okey. Ubat tradisional, ubat moden dan juga bahan kosmetik. Okey, baik. Itu saja. Sekian, terima kasih. Bye.